ya, daripada sekolah agama Samtas dan juga Samai. Boleh dengar ya, Ustaz? Ya. Boleh dengar. Okey. Saya cakap seorang ini. Okey, pertamanya kita terima kasih lah ya. Saya keluar kejap. Okey, boleh teruskan, Ustaz Najah. Okey, boleh. Okey. Ya, pertamanya ucapan terima kasih lah ya kepada pihak sekolah Samai ya, kerana sudi menerima sekolah Samtas untuk menyertai ladap pada petang ini ya. Untuk makluman semua rakan-rakan lah ya di Samai, mungkin ramai dah mengenali saya ya, sebab saya bekas pengukaran di sana. Jadi tak perlu nak perkenalkan diri lagi lah ya. Jadi insyaAllah ya, pada petang ini ya, kita akan mendengar sesi penerangan ya berkaitan dengan OP dan KK yang mana dia berkaitan dengan sekolah TS25. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan ya, sekolah Samtas ni sebenarnya sekolah TS25 kohort ketiga ya. Lebih awal daripada Samai ya, tapi oleh kerana ada pertukaran pentadbiran dan sebagainya, jadi proses ya untuk merealisasikan TS25 itu agak terhenti seketika lah ya. Jadi untuk pada hari ini ya, ini sebagai satu refresh lah ya pada buku Samtas ya, yang mana saya dimaklumkan ya sebelum ni bengkel mengenai OP dan KK telah dilaksanakan ya, tapi kita membuat refresh lah semula ya. Semoga penulisan OP dan KK itu menepati ya kaedah-kaedah yang dikehendaki oleh sekolah TS25. Jadi insyaAllah ya pada petang ini kita harap semua guru dapat memberi tumpuan ya, dan memberi perhatian ya, supaya tidak timbul lagi lah isu kesilapan ya dalam penulisan OP dan KK ya, sebab hasil daripada pelaporan ataupun hasil daripada pemantauan Z ya, sebab hasil daripada pelaporan ataupun hasil daripada pemantauan jemaah Nazir ya, ada berlaku kesilapan ya dalam penulisan OP dan KK. Jadi insyaAllah ya pada hari ini kita semoga semua dapat memahami ya bagaimana teknik penulisan OP dan KK dengan cara yang betul lah. Dan terima kasih kepada Ustaz Amran ya, kerana sudi menerima jemputan ya, dan menyampaikan saya rasa itu saja ya, ucapan daripada saya ya. Terima kasih kepada semua ya, termasuk guru-guru Samai yang sudi ya, menerima guru-guru Samtas ya, dalam program pada petang ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Al-Fadhil Ustaz Nazri, pengetua Sekolah Menengah Abuan Jamaah Sungai Besar, atas ucapannya tadi. Walaupun nampak ringkas tapi padat, insyaAllah. Okay, sebenarnya tadi minta maaf, penceramah belum masuk lagi. Saya dah mempersilakan. Saya ingat dah masuk lah. Okay, tunggu penceramah masuk ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz Amran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada masuk Ustaz Najah. Anta ma'ana al-an, insyaAllah. Naam, alhamdulillah. Okey, semua dah menanti dengan penuh obses ni. Alhamdulillah. Okey, saya dah pesan pada guru-guru semua ya, bersedia dengan di SKP ataupun di PK dan juga buku teks masing-masing ya, insyaAllah. Kalau sempat dibengkelkan nanti, kita sampai ke 4 ni, insyaAllah. Okey. Nanti Al-Fadhil Ustaz sendiri akan memperkenalkan dirinya lah ya. Saya tak sempat nak bertaaruf secara mendalam lagi. Tapi sebenarnya saya ingat Al-Fadhil Ustaz Amran ni bersama saya dulu masa zaman mula STAM dulu. Zaman bermulanya pekerjaan STAM. Lalu ada bengkel di hotel-hotel lah ya Ustaz ya. Ya. Hotel. Okey, tanpa membuang masa, saya mempersilakan Sahibul Fadilah Ustaz Haji Amran bin Rahman untuk menyampaikan pengisian pada petang ini. Fal yatafaddal syukura wa ma'jura. Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Terima kasih pada Fadil Ustaz Najah Salam ya, selaku pengurusi kepada bengkel kita pada pagi ini, pada petang ni, bengkel kursus kita pada petang ini. Seterusnya yang berusaha Pengetua SAM Rawang Tun Haji Muhammad Nur bin Ismail, Pengetua SAM Tunku Puan Jamaah Sungai Besar Ustaz Naziri bin Maisa, penolong-penolong kanan ya, guru-guru kanan, guru-guru serta semua yang hadirlah bersama kita dalam kepada kesempatan yang ada ini untuk kita sama-sama berkongsi inputlah berkaitan dengan salah satu daripada elemen dalam TS25 lah, transformasi sekolah 2025. Jadi sedikitlah pengenalan, saya tak ambil masa lah. Jadi sekarang ni saya bertugas di IPG Kampus Pendidikan Islam. Pengalaman dalam perkhidmatan tu saya lebih kurang 5 tahun di sekolah. Mula berkhidmat di SMKA Johor Bahru lah, mengajar di SMKA Johor Bahru sebagai guru bahasa Arab selama 5 tahun. Kemudian saya berpindah ke bahagian pentadbiran di Jabatan Pelajar Negeri Johor, berkhidmat lebih kurang selama 7 tahun lah di jabatan. Rasanya dengan Ustaz Najah masa saya di SMKA Johor Bahru lah, terlibat bengkel-bengkel penggubalan kurikulum STAM pada masa tu. Bila dah masuk ke jabatan dah tak terlibat lagi, rasanya dah terputus. Tak ada jumpa lagi lah ya. Kemudian ditakdirkan Allah, selepas 7 tahun di jabatan saya berpindah masuk ke IPG Kampus Pendidikan Islam lah pada tahun 2007 saya start berkhidmat di IPG Kampus Pendidikan Islam sehinggalah sekarang ya. 2007 dah, sekarang dah 2021 ya. Jadi itulah bersebut sedikit lah berkaitan dengan perkhidmatan lah ya. Itu sajalah yang mungkin saya boleh kongsi. Jadi saya ingat kita teruslah kepada pengisian yang saya nak kongsikan bersama tuan-tuan, puan-puan, guru-guru daripada
some rawang dan juga some touch ya. Jadi sungai besar. Baik. Saya akan share slide yang telah pun saya sediakan ini ya, untuk kita sama-sama itulah ya. Lihat. Okey. Saya cuba share. Tuan-tuan boleh nampak ya? Saya cuba untuk buat slide show. Nampak. Nampak ya? Slide show yang Jelas. jelas, alhamdulillah. Jelas. Baik. Baiklah. Sekali lagi saya ucapkan salam lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua ya. Kata-kata lupa tadi. Baik, okey, ini kita punya cerita Bank K, OP dan KK program TS25. Sebenarnya saya pun kebetulan adalah merupakan salah seorang rakan elit lah untuk kohort 2 kepada program TS25 ini. Ya. Okey. Baik, jadi saya diminta pada hari ini untuk berkongsi berkaitan dengan objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan. Slide itu bergerak ya. Sekarang ni saya dah slide kedua. Bergerak ya saya punya slide ini. Yang tajuk dia objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan. Belum gerak. Belum gerak lagi. Masih lagi yang banner yang pertama tu ya. Ya, masih slide nombor 1. Pertama ya. Saya ingat saya terpaksa pakai apa ni kot. Okey, dah gerak. Mana okey ya? Ini saya tak pakai slideshow lah, pakai biasa punya. Okey lah, boleh ya kita pakai ni ya, nampak jelas ya. Cuba saya viewkan besar sikit. Dia punya tu. Okey. Okey, boleh ya? Pak. Okey. Okey, baik. Jadi kita punya perjumpaan kita pada pagi petang ini adalah saya ingin berkongsilah apa yang saya dapat berkaitan dengan OP dan KK. Jadi sebenarnya pun dalam banyak-banyak isu, banyak guru-guru di sekolah masih lagi orang kata kabur lah berkaitan dengan objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan ini. Sebab boleh katakan benda ni benda baru, kita nak berubah daripada budaya kita sebelum ni, nak berubah pada satu budaya yang baru, memanglah memakan masa, dan insya-Allah kita cubalah kata secara perlahan-lahan, mudah-mudahan kita boleh bawalah apa yang dihasratkan oleh Kementerian Pelajaran untuk kita terapkan dalam kita punya aktiviti PDP ya. Baik, sebagai orang kata pengenalan, baik, jadi kita punya fokus utama kepada kita punya cerita kita pada hari ini adalah perancangan pengajaran yang berkesan, berpandukan objektif. Jadi kita sedia maklumlah segala gerak kerja kita ataupun pengajaran kita perlu ada kepada objektif yang menjadi kita punya target untuk kita bergerak ya. Jadi bersumberkan daripada objektif itulah kita akan mengatur langkah kita, menyusun kita punya aktiviti bertujuan untuk sampai kepada objektif yang telah pun kita tetapkan ya. Kalaulah kata kita objektif kita bersama murid-murid kita pada suatu hari, katakan objektif kita adalah kita nak pergi ke Menara Kuala Lumpur lah, Menara KL, maka kita akan merancang segala gerak kerja kita untuk menuju kepada objektif kita itu, untuk pergi kepada Menara Kuala Lumpur. Jadi itulah sebagai contoh perumpamaan yang boleh kita fahami. Jadi bila kita ada target, kita ada tujuan, kita ada objektif,
kita akan merancang, kita akan bekerja, kita akan membuat aktiviti-aktiviti yang akan sampai kepada objektif kita yang telah kita tetapkan. Tapi kalau kita rancang untuk pergi ke KLCC, tiba-tiba perginya ke Masjid Sultan Alam Shah Alam. Jadi kita telah pun terpesonglah daripada kita punya objektif yang patutnya kita tuju. Itulah dia punya perumpamaan kita. Begitu jugalah dalam kita punya PDP kita telah tetapkan target kita, objektif kita untuk pelajar kita capai ataupun pelajar kita kuasai. Maka dengan segala usaha kita perah kita punya minda kita untuk memikirkan apakah aktiviti, apakah cara, apakah gerak kerja yang boleh kita laksanakan untuk membantu pelajar-pelajar kita ataupun murid-murid kita itu mencapai objektif yang telah pun kita tetapkan. Okey, itu secara umumlah. Okey. Baik, seterusnya objektif pembelajaran, OP. Apa yang dimaksudkan dengan objektif pembelajaran? Jadi objektif pembelajaran ni ada dekat dalam merupakan satu pernyataan ringkas yang digubal oleh guru. Okey. Maknanya kita sebagai guru, kita sendiri yang menggubal objektif pembelajaran bagi subjek yang kita ajar, yang kita nak ajar. Okey. Yang jelas menerangkan perkara yang perlu diketahui, difahami dan akan dilakukan oleh murid sebagai hasil dari aktiviti pembelajaran dan pengajaran. Okey. Jadi objektif pembelajaran kita ini kita gubal sendiri sebagai seorang guru, dan dalam penyataan objektif pembelajaran itu dengan jelas kita nyatakan apa perkara yang perlu diketahui, difahami dan akan dilakukan oleh murid sebagai hasil daripada aktiviti pelajaran kita di akhir itu. Baik, jadi nanti lepas ini kita akan tengoklah model yang biasa kita guna pakai dalam kita merangka objektif pembelajaran ini. Okay. Jadi dalam sekolah TS25, sebagaimana kita maklumi, objektif pembelajaran ini dan juga kriteria kejayaan perlu ditulis di papan putih ataupun papan hitam di hadapan kelas untuk sama-sama jadi rujukan sepanjang PMP yang kita jalankan. Okey. Baik, objektif pembelajaran menjelaskan perkara yang berkaitan dengan pengetahuan, kemahiran atau nilai yang perlu dikuasai oleh murid sebagai hasil pembelajaran sama ada di dalam kelas atau di luar kelas selepas sesi pembelajaran. Baik, boleh dengar apa yang saya sebut ni ya? Boleh. Dengar. Yes. Okey, baik. Suara jelas Kalau bab ini tuan-tuan puan-puan apa tu orang kata sama-sama tak apa. Nanti kita pergi kepada dia punya aktiviti kita yang lebih orang kata berpijak di bumi yang nyata lah. Yang sini kita faham tak apalah, kita fahamkan apa itu objektif pembelajaran. Kita cuba fahami, tapi bila kita pergi kepada apa orang kata aktiviti kita membina tu mungkin lebih lagi mendalam kita punya pemahaman kita pada peringkat orang kata aplikasi. Ini kalau kita tak rujuk kepada taksonomi Bloom tu, baca ni kita faham ni pada arah dua lah, arah satu, arah dua, mengingat dan memahami arah dua kan. Okay, tapi mungkin kita pergi yang lebih tinggi, dia akan lebih memberi kefahaman kepada kita lah. Okay. Jadi ini berkaitan dengan objektif pembelajaran digubal oleh guru. Isi yang kepada objektif pembelajaran itu berkaitan dengan pengetahuan, kemahiran atau nilai yang kita hendak pelajar kuasai di akhir kita punya pembelajaran. Baik, seterusnya bagaimana menulis objektif pembelajaran. Okey, bagaimana kita menulis objektif pembelajaran. Okey, sebagaimana kita maklumi, sumber kita punya pembelajaran kita adalah daripada dokumen kurikulum ataupun sekarang dinamakan DSKP ataupun DSK. Kalau D ni tak silap saya DSK dia tak pakai DSKP untuk DSK, betul ke? Untuk peringkat sekolah menengah untuk apa ni KBD
dengan apa tahfiz. Dia guna DSKP ke ataupun DSK? Saya tak pasti. DPK. Ya. DPK. Keluar Dokumen dia Penjajaran Kurikulum. sekarang ni penjajaran lah kan. Sekarang ni memang kita pakai kurikulum yang dijajarkan kan. Kalau yang situasi biasa dia pakai apa di SKP ya, di SK ke atau di SKP. Okey, tak apalah. Tapi isi dia lebih kurang sama je lah. Kalau kurikulum yang dijajarkan tu kan. Okey. Baik. Jadi bila kita nak menulis objektif pembelajaran, sumber kita adalah daripada DSKP ataupun DSK ataupun yang apa tu dokumen penjajaran kurikulum lah. Itu sekarang ni. Itu jadi merupakan sumber utama kepada kita punya pengajaran kita di SKP. Baik. Manakala kalau KK ataupun kriteria kejayaan, kita menggubal ataupun membina kriteria kejayaan berasaskan objektif pembelajaran yang kita bina. Jadi dia seolah-olah berkait-kait. Kita bina objektif pembelajaran ataupun kita gubal objektif pembelajaran daripada di SKP, kemudian kita dah ada objektif pembelajaran, kita perlu pula bina ataupun gubal kriteria kejayaan, KK. Dan kriteria kejayaan ni dia adalah sumber dia adalah daripada objektif pembelajaran yang kita bina. Baik. Seterusnya, kalau tuan-tuan ada soalan boleh terus bertanya. Mungkin kita boleh terus berbincang untuk orang kata menghidupkanlah suasana petang ni supaya sambil-sambil kita bertukar-tukar maklumat dan juga data untuk sama-sama kita berkongsi lah. Okey, kalau ada soalan tu boleh kita boleh mencelah tu. Boleh sila. Kalau ada yang nak mencelah ke nak tanya kita bincang. Okey. Okey, seterusnya kita pergi ke slide yang seterusnya lah. Jadi sekarang ni kita dah faham maknanya objektif pembelajaran digubal berpandukan atau bersumberkan daripada DSKP ataupun DSK ataupun dokumen penjajaran kurikulum DPK. Manakala kriteria kejayaan kita gubal berasaskan objektif pembelajaran, OP. Jadi semuanya kita gubal sendirilah ni, yang disediakan oleh BPK dan daripada DSKP ataupun DSK. Baik. Seterusnya kita tengok, prinsip penulisan objektif pembelajaran. Ini pun rasanya kalau guru-guru lama yang dah ikuti kursus OPKK pun mungkin dah maklum ya. Benda ni ya. Cuma kita orang kata refresh balik lah. Okey. Jadi dalam penulisan objektif pembelajaran kita perlu memenuhi prinsipnya 5 prinsip ni bila kita menulis pembelajaran. Nanti kita akan sampai kepada dia punya selepas ni untuk kita lebih orang kata memahami lah, lebih faham. Okey, ini prinsip penulisan objektif pembelajaran, iaitu dia mengikut orang kata konsep SMART, SMART. S tu mewakili kepada spesifik ataupun bahasa Melayu kita khusus. M, measurable, dapat diukur. A, attainable, achievable atau yang itu dapat dicapai. R, relevant, realistic, sesuai dengan keadaan. T, time bound, time limited, jangka masa. Jadi dalam kita menggubal kita punya objektif pembelajaran yang bersumberkan daripada di SKP itu, isinya biasa kita rujuk kepada buku teks lah kan. Jadi istilah bahasa Arab tak ada. Dia yang ni disediakan oleh TS Diploma Team ni memang dia bahasa Inggeris atau Melayu, bahasa Arab setakat ni tak ada. Tapi ada dalam bahasa Arab tak pernah sebut. Nanti kita tengok belakang tu memang yang kita biasa guna di peringkat RPG untuk penulisan RPH atau objektif pembelajaran. Nanti sampai slide sebenarnya saya akan kongsikan
Baik, jadi ini yang secara umum melibatkan semua subjek lah. Jadi bila kita nak menggubal objektif pembelajaran, kita kena ambil kira prinsip-prinsip inilah. Yang pertama, khusus, dapat diukur, dapat dicapai sesuai dengan keadaan, jangka masa. Okey, ini kita tidak nyatakan dalam kita punya OP itu secara jelas lah, secara orang kata direct mesti ada ini, tapi prinsip dia punya environment yang perlu ada pada penyataan objektif pembelajaran itu melibatkan prinsip ini. Yang sebenarnya nanti kita akan tengok selepas ni. Ini saya share untuk kita dapatkan gambaran dulu, kalau kita boleh dapatkan gambaran untuk penulisan sebelum kita menulis objektif pembelajaran. Dia mesti khusus, dapat diukur, dapat dicapai sesuai dengan keadaan dan jangka masa. Okey, kemudian ini sama jugalah. Yang S tadi tu, penerangan dia khususnya menyatakan butiran berfokus tentang pengetahuan, kefahaman dan kemahiran perlu dikuasai oleh murid. Contohlah, saya bawa bahasa Arab. Kalau contoh bahasa Arab, kita nyatakan bahasa Arab difokuskan kepada kemahiran berbahasa. Jadi di situ kita terus fokus kepada kemahiran apa yang kita nak fokus. Contoh kemahiran mendengar dan bertutur. Maknanya spesifik, khusus. Kita dah nyatakan dalam penulisan objektif pembelajaran itu kemahiran yang kita fokus adalah kemahiran mendengar dan bertutur, ataupun kemahiran membaca, ataupun kemahiran menulis. Itu mana kita fokus terus kepada apa yang kita nak ajar bila kita tulis objektif pembelajaran. S itu maksud dia spesifik. Okey, kemudian M, pencapaian atau kemajuan pelajar boleh dapat ditaksir. Maknanya kalaulah kita menulis hasil pembelajaran itu, contoh kita kata kemahiran bertutur. Di akhir pembelajaran pelajar dapat menuturkan ungkapan sekian lah, ungkapan katakan selamat pagi, sabahal khair, okey, dengan sebutan yang betul. Maknanya di situ ungkapan itu menyebut ungkapan itu kita boleh nilai, measurable, makna boleh kita nilai. Itu bila pelajar menyebut, kita dengar sebutan dia tu, maknanya kita dia boleh sebut, dia boleh kuasai. Itu maksudnya measurable. Okey. Yang kedua, dapat dicapai sesuai dengan pengetahuan, kemahiran asal dan keupayaan murid yang sebenar. Sama juga lebih kurang dengan tadi tu, boleh dikuasai. Sebut, dia boleh menyebut tadi. Kataan sabahul khair, contohlah. Okey. Sesuai dengan kesediaan keperluan murid, pembelajaran murid, okey, dengan peringkat murid. Sebab murid kita ni ada yang pelbagai aras, pelajar peringkat. Mungkin kalau kelas yang di hadapan, dia punya isinya boleh kita lebih mencabarlah kita persembahkan kepada pelajar kita. Kalau mungkin kelas di belakang tu, kita kena rendahkan sikit dia punya cabaran minda dia untuk dia menguasai kepada isi itu. Okey, itu. Kemudian T, tempoh masa, penentukan masa untuk mencapai objektif nyatakan dengan jelas dan mencukupi. Baik. Okey, ini dia punya prinsip lah lebih kurang. Tapi yang paling penting sebenarnya kita nak tengok. Okey, ini dia. Ini model yang biasa kita guna dalam penulisan objektif pembelajaran, tuan-tuan. Kita biasa guna model ABC. Ada beberapa model lah, tapi yang biasa kita guna ini. Dia ada model ground line, tapi yang inilah yang biasa kita guna untuk kita menulis hasil pembelajaran. Iaitu dia, kalau biasanya saya sebut rukun lah. Dalam menulis objektif pembelajaran perlu ada, kalau bahasa Arab tu biasa dia ada lagi, dia pecahkan lagi behavior tu. Tapi pun sama juga, cumanya behavior tu dipecahkan, di dalam behavior tu dia ada isi kepada dia, tapi tak apa. Yang ni pun sama je, kita boleh pakai. Baik, dalam kita menulis objektif pelajaran tu perlu ada 4 rukun itu. Kalau dalam bahasa Arab kita sebut al-qaim bil ada' yang pertama, al-qaimu bil ada'. Bahasa Inggeris sebut audience, bahasa Melayu pun audience juga. Di bahasa Arab disebut al-qaim bil ada'. Itu siapa yang melakukan itu objektif itu. Kemudian yang kedua, behavior, tingkah laku.
kita sebut sebagai objektif tingkah laku. Bila sebut objektif tingkah laku ni, dia boleh diukur. Kita boleh tengok, kita boleh nilai. Jadi dalam penyataan objek pembelajaran tu, dia mesti ada yang pertama audien, bahasa Arab disebut al-qa'im bil ada. Siapa yang melakukan itu. Yang kedua, dia ada objektif tingkah laku. Tingkah laku ni kita boleh nilai, kita boleh tengok, kita boleh ukur. Yang audiens tu, kalau Audiens. bahasa Arab dia at-talamiz ke at-talabah. At-talamis boleh at-talabah. Ditafsirkan dia murid-murid. Kalau 1 hingga dengan 5 tu murid-murid ni, at-talamiz. Betul ke? At-talamis. Tak boleh kata talabah Boleh, tak ada masalah. Saya rasa dari sudut itu tak ada masalah sebab ada yang gunakan talabah, ada yang gunakan talamis. So ada mazhab kata talabah tu untuk talib jami'in. Talib jami'in. IPT ke lah. Oh gitu. Tak apa, tak ada masalah. Boleh pakai dulu. Talib ataupun talamis. Apa ni, ada yang pakai ad-darisin pun ada. Ad-darisin. Nak selamat ad-daris sunnah. Ad-daris, pelajar kan. Tak kira lah. Bila ad-daris tu, daripada bawah sampai atas semua ad-daris kan. Baik. Okey, baik. Itu yang rukun pertama. Audien lah. Al-qa'im bil adab. Iaitu ad-daris lah atau at-talib atau at-tilmis. Kemudian behavior ni, tingkah laku, iaitu kita sebut sebagai al-fi'lu suluki. Dalam bahasa Arab kita sebut sebagai al-fi'lu as-suluki. Objektif tingkah laku. Kita boleh tengok. Kemudian kita ada rukun yang ketiga, bahasa Inggeris ni disebut condition, syarat. Tu bahasa Arab disebut asyurut atau az-zuruf. Asyurut atau az-zuruf. Situasi ataupun syarat ataupun situasi. Di mana apa yang kita hasratkan itu berlaku. Okey. Mungkin tuan-tuan tak nampak kita apa. Lepas ni kita tengok contoh, insya-Allah jelas lah kot, ya. Baik. Saya bukan bawa contoh lah nanti lepas ni. Okey, baik. Kemudian dia mesti ada rukun yang keempat, dia mesti ada degree, standard, aras ataupun piawaian. Piawai yang kita hendak pelajar capai itu. Ataupun dalam bahasa Arab kita sebut di situ mi'yar. Mi'yar. Sama macam mi'yar ta'allum, mi'yar muhtawa tu lah. Itu dia sebagai piawai yang telah pun kita tetapkan. Piawai yang kita nak pelajar capai. Contoh lah saya buat sini, katakan dalam bahasa Arab, fi akhirid das yatamakkanut talamis nutqu al-ibarat sabahal khair nutqan sahihan ba'da istima' ilal muallim. Mana dalam penyataan ini kita ada audien, iaitu ba'da mutaba'ati ad-dars atau ba'da fi nihayatir dars yatamakkanut talamis. Itu pelajar itu sebagai audien min nutqi, nutuk itu nutqi kalimat, nutqil ibarat atau nutqil kalimat, nutqil ibarat sabahal khair. Itu adalah behavior. Tingkah laku. Sebab kita boleh tengok disebut tu, kita boleh tengok disebut sabahal khair. Jadi kita boleh nilai di situ sebutan sabahal khair iaitu itu duduk dalam behavior atau tingkah laku. Boleh menyebut ungkapan sabahal khair untuk kemahiran bertutur. Okay, kemudian condition ni kita kata apa? Condition tadi ba'da istima' ilal muallim. Selepas dia dengar pada itu kita letakkan syarat dalam kita punya tu. Ba'da istima' ilal muallim. Degree dia nutqan sahihan tadi tu. Dengan sebutan yang betul. Itu sebagai contohlah untuk penulisan objektif pembelajaran mengikut model ini, yang kita guna pakai. Memang inilah yang kita guna pakai. Okey, baik, kita tengok contoh. Okey, contoh okey, baik. Ini penerangan lagi lah kepada yang apa yang sebut tadi tu. Okey, audien biasanya ditulis sebagai murid lah. Talamis ke talabah ke atau dari sini boleh dalam bahasa Arab. Okey, atau lebih spesifik ditulis murid. Kalau kita nak apa tu lah spesifik, biasanya ditulis sebagai talabah lah penyataan kita. Baik, behavior ni ada tingkah laku. Tingkah laku ialah nadi bagi objektif. Ia boleh diukur, diperhati dan mesti spesifik. Kalau kata tadi kemahiran
bertutur tu nutqu. Nutqu ibarat sabahal khair. Kata kerja seperti faham, menghargai, mengingat bukan pilihan yang baik. Faham kita tak boleh nak ukur, menghargai kita tak boleh nak ukur. Sebab tu dia tidak galakkan kita guna perkataan ni. Belajar memahami. Macam mana kita nak tahu dia faham tak faham? Jadi, tapi kalau kita kata dapat menyatakan ataupun dapat menyebut, dapat menyelesaikan, itu kita boleh nampak terus dia dapat menguasai, dapat ukur terus adakah dia boleh menguasai ataupun tidak. Okey. Dan perlu dielakkan. Kata kerja belum dan understand boleh digunakan dalam rujukan. Okey. Kata kerja yang berkaitan dengan aras-aras taksonomi itulah. Okey. Baik. Condition, situasi, apa yang akan guru cadangkan murid digunakan untuk melengkap arah yang diberi. Ada yang boleh di-examine speaker ini berkaitan sebab dia lebih kepada sains. Tadi saya contohkan kepada bahasa Arab tadi, condition kita apa dia? Ba'da istima' ila mu'allim, contoh. Pada dengar pada sebutan guru. Okey. Degree, aras dia ataupun dia punya piawaian yang kita tetapkan dalam contoh yang saya bagi tadi, nutqan sahihan. Itu dia punya dia punya piawaian yang kita kendaki, pelajar boleh menyebut dengan sebutan yang betul. Okey, aras merujuk pada standard yang murid mesti capai. Okey. Jadi kalau bahasa Arab tadi kita tak nutqan sahihan, itu dia boleh sebut dengan sebutan yang betul. Tak pencapaian aras berkaitan dengan had masa dan 20 minit atau bilangan jawapan yang betul. Dia dalam menetapkan degree ni ataupun aras piawaian ini kita boleh datangkan dalam dua bentuk lah. Satu, kalau kita boleh sebut, kita kata dalam bentuk kualitatif ataupun kuantitatif. Kalau bahasa Arab kita sebut dalam bentuk wasfi ataupun dalam bentuk kami, kuantitatif. Kuantitatif kami, kualitatif wasfi. Masuk wasfi itu contoh yang saya buat tadi, nutqan sahihan. Kalau kata kami, bilangan, kuanti, katakan dia boleh, pelajar boleh menyebut 5 daripada 7 ungkapan dengan betul. Itu melibatkan kami. Dan boleh digabungkan juga dalam bentuk kami dan juga wasfi. 5 daripada 7 ungkapan dengan sebutan yang betul. Maknanya kita gabungkan antara kuanti bilangan dan juga wasfi, kuali dengan kuanti. Okey, boleh ke tuan-tuan sampai setakat ni penerangan saya ni? Kalau tak faham kita boleh bincang, kita boleh boleh faham ke? Untuk model penulisan objektif pembelajaran ini dalam bentuk model ABCD, itu audience, behavior, condition dengan degree. Boleh ke tuan-tuan sampai setakat ni? Boleh bersama lagi? Boleh. Boleh ya? Boleh. Okey, baik. Okay, sekarang saya buatkan contoh. Okey. Ini contoh. Ini berkaitan dengan matematik ya. Contoh berkaitan dengan matematik. Okey, biasanya kita biasa tulis di akhir pembelajaran, pada akhir pembelajaran murid dapat melukis satu graf fungsi kuadratik yang betul dengan berdasarkan jadual nilai fungsi yang diberi. Jadi di sini jawapan dia dah bocor dah tu bawah tu ya. Sebab kalau ikut ni, kalau kita slide show, dia akan satu-satulah. Okay. Jadi tuan-tuan dah boleh tengok di situlah. Jadi bila kita buat menggubal objektif pelajaran sebagai contohnya, di akhir pelajaran murid dapat melukis satu graf fungsi kuadratik yang betul dengan berdasarkan jadual nilai fungsi yang diberi. Jadi di sini audience ni ataupun al-qaim bil ada adalah murid, behaviornya adalah melukis. Kita boleh tengok, kita boleh nilai melukis satu graf fungsi kuadratik. Jadi kita boleh nampak, jadi kita boleh nilai lah betul atau tidak kan yang dia buat tu. Itu maksudnya objektif tingkah laku ni adalah sesuatu yang boleh dinilai. Jadi bila dia melukis, kita boleh nampak melukis satu graf fungsi kuadratik tu. Okey, condition suasananya apa? Zuruf dia ataupun syurut dia yang dikendaki berdasarkan jadual nilai fungsi yang diberi. Okey, degree dia 5
yang betul. Okey, itu dia punya cerita dia lah. Okey. Boleh ya tuan-tuan? Ini contohnya. Kita ada audience, kita ada behavior, kita ada condition, kita ada degree. Ataupun dalam bahasa Arab kita ada al-qa'im bil ada, kemudian kita ada al-fi'l suluki, kemudian kita ada asyurut ataupun zuruf, atau dan yang keempat kita ada ma'yar ataupun piawai yang kita tetapkan. Boleh faham ni setakat ini? Boleh tuan-tuan? Assalamualaikum Tuan Haji. Ustaz Amran. Ya, saya. Anak tanya, dia mesti menepati empat syarat ni ke, ataupun kalau tak ada syarat, condition tu tak ada, boleh ke? Boleh Ada. diterima. Untuk penulisan adjektif ni, mesti menepati empat syarat, 4 rukun tu kan tadi. Ya, betul. Andai kata condition dia ada tadi, salah satu tadi lah. Adakah objektif pembelajaran tu boleh diterima ataupun Dia kalau ikut model lain, satu model lain ada yang tidak ada lah, tapi inilah yang kita kendaki dalam penulisan objektif belajar, sebab dia ada kaitan nanti dengan KK, kriteria kejayaan. Sebab dia seolah-olah condition ini kita akan huraikan semasa kita menggubal kriteria kejayaan. Kita gubal kriteria kejayaan, kita ambil sumber dia daripada objektif pembelajaran ini, sumber kriteria kejayaan. Jadi bila tidak ada condition itu, dia seolah-olah akan cacatlah pada penulisan kriteria kejayaan. Sebab tu perlu ada 4 rukun ini dalam kita menulis objektif pembelajaran. Boleh ya Ustaz? okay. Terima kasih. Okey, sama ya? Baik. Okey, kemudian seterusnya contoh ni contoh bahasa Arab ya tuan-tuan . Ini contoh bahasa Arab. Okey, bagaimana kita nak mula adafut ta'allum. Okey, fi nihayatid dars yatamakkanu talamis min kitabatil jumal qasirah minas suwar kitabatan sahihatan ba'dal munaqashatil al-firaqiyah. Baik tuan-tuan, tanpa tengok apa ni jawapan kat bawah tu. Boleh ke tuan-tuan tentukan manakah dia audience di sini? Dalam penyataan objektif OP ni. Ustaz, boleh tak ulang ayat tadi? Ayat Ustaz mana? ada slide tak nampak lah. Oh, tak nampak Tak ada slide je. Ni sekarang slide ni, slide tak bergerak Gerak. Ada, slide-nya ada. Ada slide. Okey. Guna handphone tak nampak kot. Oh, telefon, pakai telefon lah mungkin lah. Pakai telefon pun nampak. Nampak? Okey. Nampak juga. Okey. Nampak. Okey, boleh jadi Pusing sikit. soalannya tadi apa? Saya tak nampak slide je pun. Nampak muka ustaz je. Oh, pula dah. Macam mana? Dia tak boleh, jangan tekan pin. Jangan tekan pin pada gambar ustaz. Sebab pin gambar saya jadi gambar saya yang lekat pada Dia skrin. ada Dia jangan tekan pin apa gambar pin tu. Mungkin tertekan tadilah. Unpin, jadi unpinkan dia, barulah dia keluar balik lah slide tu. Boleh Okey, boleh ikuti. Jadi Ayat tadi Ustaz. macam mana boleh? Okey, balik pada kita punya slide ni. Jadi penyataan dia, OP yang dinyatakan di sini, fi nihayatid darsi yatamakkanu at-talamis min kitabatil jumal qasirah minas suwar kitabatan sahihatan ba'da munaqashatil firaqiyah. Minta tuan-tuan boleh tentukan manakah dia sini al-qa'im bil ada atau audience. Talamis. Talamis. Talamis, okey. Kemudian al-fi'l suluki. Kitabatul jumal al-qasirah. Okey. Kemudian condition kita ataupun zuruf ataupun syurut.
Ba'dal munaqashah. Azfir. Okay. Kemudian kita punya piawaian yang kita kendaki. Kitabatan sahihatan. Okey, kitabatan Soalan sahihatan. bocor Ustaz. Apa masalah bocor? Kalau saya buat slide show tadi barulah tak bocor. Kita boleh buat tu. Baik, okey. Untuk kita punya kursus ini. Kita punya kursus inilah contoh agaknya apa yang OP yang kita boleh gubahlah untuk situasi kita sekarang ni. Di akhir kursus, cuba tuan-tuan gubahkan untuk situasi kita sekarang ni, apa yang kita nak capai, apa tu objektif pembelajaran, OP kita. Di akhir kursus, di akhir kursus, siapa kita punya audiens sekarang ni? Di Para akhir peserta lah, kita pakai para peserta. Okey? Boleh? Di akhir para peserta akan dapat menghasilkan objektif pembelajaran Okey. dengan baik dan tersusun. Okey. Dah ada cukup empat syarat tu? Mengikut ketetapan yang ditetapkan. Okey, baik. Boleh ulang sekali sikit. Biar semua dapat tu. Alamak, dah lupa. Dah lupa. Cuba tulis. Di akhir kursus, para peserta dapat menghasilkan objektif pembelajaran okey. dan kriteria kejayaan mengikut garis panduan dan ketetapan yang betul. Okey, baik. Audien ni siapa? Audien para peserta. Okey, behavior. Menghasilkan OP dan KK. Okey, condition. Condition yang mengikut kriteria yang ditetapkan. Degree. Yang mengikut degree dengan piawaian tepat atau dengan betul. Okey, baik. Maknanya tu dah boleh lah tu. Dah boleh istilah dah boleh bina lah tu. Kira betul lah tu. Okey, OP kita. Dah, kalau kata dalam bila darjah kita buat pentaksiran itu, maknanya sudah berjaya lah. Maknanya pelajar kita sudah pun PPD kan, kita buat PPD bila darjah. Maknanya pelajar sudah pun menguasai lah. Jadi tadi saya bagi input dan kiranya yang tadi tu saya tanya itu sebagai pentaksiran lah kepada input yang telah pun kita kongsi tadi. Baik, ini contoh lah yang tadi tu. Okey, ini contoh sepatutnya yang tadi pun betul jugalah kan yang disebut tadi. Jadi ini jawapan dia lah, contoh lah iaitu peserta kursus dapat menulis objektif pembelajaran yang betul dengan menggunakan kaedah ABC. Sama jugalah yang tadi pun, tak ada masalah. Jadi yang penting dia memenuhi 4 rukun tersebut. Boleh tuan-tuan Boleh boleh ikuti Okey, boleh Ustaz. Terus Ustaz. Boleh Boleh. Baik, alhamdulillah. Baik, jadi kita nak buat aktiviti sikit selepas ini. Sebab Ustaz Najah kata ni individu daripada rumah masing-masing. Habis dia ke individu jugalah. Mungkin kita boleh share sikit lepas ni lah. Jadi aktiviti kita, ini aktiviti kita. Boleh nampak aktiviti kita adalah menulis OP, menulis objektif pembelajaran. Jadi mengikut kumpulan mata pelajaran, sila hasilkan satu pernyataan OP yang dihasratkan akan dicapai oleh murid mengikut model ABC. Saya rasa sekarang ni dalam masa berapa minit, 5 minit ke, mungkin saya minta tuan-tuan bina OP objektif pelajaran berdasarkan masing-masing subjek masing-masing yang mengajar berdasarkan model ABCD tadi. Kemudian kita share di sini selepas ni. Boleh tuan-tuan Mungkin dalam masa 5 minit boleh ke Ustaz Najah? Boleh.
Okay. Sama Cuba ada tuan Gubal. Boleh. Saya dah Okey, siap. tuan-tuan Gubal ya. Ah, betul. Ikut subjek masing-masing. Ekonomi pun boleh. Okey, ni kita punya contoh. Ini kita punya contoh. Okay. Mungkin boleh tulis atas kertas ke ataupun apa ke nanti kita tengok mana ada nak ditunjuk dengan kamera ataupun kalau ada guna komputer mungkin boleh tulis pada Word, mungkin kita boleh share lah, kita tengok sama-sama untuk OP ataupun objektif pembelajaran yang tuan-tuan puan-puan Gubal. Okay, Sambil-sambil tu kalau ada sambil-sambil tu kalau ada soalan boleh juga kita bincang. Ini baru OP kan Ustaz kan? Belum Baru OP. Belum lagi KK. Baru kita nak mainkan OP dulu. Ustaz Naziri, saya dah siap. Boleh saya cuba? Boleh. Ustazah apa nak share ke? Nak share macam mana? Pakai Word ataupun nak tengok gambar? Cakap je boleh? Ya? Saya tunjukkan sekejap lah. Yang ni tulis draft kat atas kertas je. Tak apa. Kalau tu tunjukkan dekat kamera ataupun baca je. Kita dengar sama-sama. Saya baca je lah tulisan saya seorang je faham. Okey. Boleh. Okey, saya share untuk OP geografi lah, subjek geografi. Okey. Audiens dia ialah murid. Murid boleh menggunakan skala dalam peta topografi. Itu dia punya behavior dia lah. Menggunakan jenis skala dalam peta topografi untuk menentukan jarak atau keluasan sesuatu kawasan dengan tepat. Okey. Jadi dia punya audiens murid. Okey. Behavior dia menggunakan jenis skala dalam peta topografi. Okey. Syarat dia untuk menentukan jarak atau keluasan. Arah dia sesuatu kawasan dengan tepat. Okey. Menentukan jarak ataupun keluasan dengan tepat Okey, baik. Okey, dengan tepat. Okey, cantik. Saya betul lah tu. Dia punya tu dah cukup semua 4 syarat tu kan? Okey, tahniah Ustazah. Cikgu Okey. Saya rasa itu dah memenuhi lah OP yang dikendaki dalam kita ni. Cumanya lepas ni kita akan bina KK cikgu ya. KK cikgu akan bersumberkan daripada sini. Okey. Nanti kita akan pindah pada KK nanti. Macam mana pula nak bina KK daripada penyataan objektif ini. Okey, ada yang lain? Ustaz. Okey. Siap. Tanya. Ya, tanya sila. Bahasa Melayu ni dalam objek tu, kita boleh bebas guna laras bahasa tu ke? Contohnya murid dapat ataupun murid boleh. Murid mampu. Okey. Bahasa Arab tu estatik, ya qadiru, ya tamakkanu. Hanya kita tak ikat ke macam mana? Bebas. Dia bebas sebenarnya. Tapi itu adalah ungkapan yang biasa digunakan. Dia tak ada letak syarat mesti guna macam ni. Tapi isinya adalah itu. Dia menggambarkan kemampuan murid. Pada akhir sesi, pada akhir kelas, pada di akhir pembelajaran pun boleh. Okay, terima kasih Ustaz. Okay. Dia mengikut kebiasaan sekolah lah. Mungkin sekolah ni ayat ni gini, kalau tu ayat ni gini, jadi tak ada masalah. Yang penting dia punya makna tu, dia punya apa yang nak sampaikan tu sampai maksudnya lah. Maksudnya sama. Assalamualaikum Ustaz, saya nak cuba. Waalaikumsalam, sila. OP bagi subjek LAM ya, LAM. LAM, okey. في آخر الدرس يتمكن التلاميذ من الاستماع إلى الكلمات المشددة وغير المشددة وترديدها
ترديدا صحيحا بعد استماع المعلم. Okey, cantik. Dalam ni Okey. Okay. itu ialah ilqa biada dia, audien dia. Al-qaim bil ada. Istima' ila al-kalimah al-musyaddadah wa ghair musyaddadah itu adalah al-fi'lu suluki dia. Okey. Kemudian wa tardidan sahihan itu dia punya ma'yarnya. Okey. Istima' al-mu'allim itu zuruf dia. Betul kan? Okey. Boleh. Jadi kalau nasib baik ustaz gunakan tardid ya. Kalau katakan ustaz gunakan istima' saja, istima' ila huruf musyaddadah tadi, kita tak boleh nak ukur tu ya. Sebab istima' tu tidak boleh nak ukur. Kan? Melainkan ada perkataan yang menjadikannya boleh diukur. Itu tardid. Jadi bila dia tardid, kita dapat ukur kepada mendengar. Maknanya dia mendengar. Itu adalah cermin kepada mendengar kan. Maknanya mendengar ni dia tak boleh berdiri dengan sendiri. Sebagaimana bertutur, membaca dan menulis. Maknanya terus kita boleh nilai. Kita boleh buat apa tu dia punya judgement lah. Kalau istima' ni, kalau kata ba'da mutabadah yatamakul talamis istima' ila hurufil musyaddadah. Apa ni kalau tak ada tardid tu ataupun tidak ada respon kepada istima' tu, maknanya dia tidak memenuhi kepada objektif tingkah laku lah al-fi'lu suluki. Tapi bila ada tardid atau tikrar ataupun tanfis kan, dia akan menjadi fi'lu suluki lah. Itu boleh dinilai. Okey, terima kasih saya. Okey saya. Nak dengar contoh yang bahasa Inggeris pula? Boleh, sila. Ada. Ada. Yang om putih. Om putih. In English. Boleh apa-apa subjek pun kalau ada. Matematik ke, bahasa Melayu pun okey, sains pun okey. Cuma kita nak saya nak cuba bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris, okey silakan. Cikgu. Okey. By the end of the lesson, pupils, dia punya audience pupils, students will be able to compose poem. Itu dia punya apa tadi? Fi'il suluki, apa dia punya behavior dia, compose a poem, the theme of Malaysia. Itu dia punya apa B tadi? Behavior. And then the condition dia, degree dia, compose a poem with the theme of Malaysia, with correct language, form and style. Okey, correct language, form and style kan. Okey, maknanya cukuplah 4 degree tu, 4 rukun tu kan? 4 rukun ABCD tadi. ABCD tu. Okey, alhamdulillah. Okay, terima kasih tahniah ya cikgu ya. Okey, nanti lepas ni kita tengok KK pula macam mana dia bina KK daripada pernyataan objektif. Okey, ni silakan cikgu ya. Nak yang mana ni? Ni. Boleh. Bahasa Inggeris juga. Bahasa Inggeris juga. Okey. Okay. Students should be able to use correct vocabulary in 5 sentences. Lepas tu dia punya degree dia with the correct order. Correct order, okey. Sebenarnya betul. Okey, boleh spesifikkan mana dia ABCD tu? Alright, A dia, audience dia is the children, the students. Lepas tu dia punya behavior dia ialah ataupun tepatkan lagi, use vocabulary that shows that refers to family group. Use vocabulary tadi untuk lepas tu dia punya degree dia in the correct order. Maksudnya susunan dia tu dalam ayat tu kan, susunan pilihan vocabulary dia tu digunakan dengan tepat. Condition dia tadi? Condition yang last dia with the correct order. With the correct order tu degree kan? Oh, itu degree kan? Apa tadi? Satu lagi tadi? Condition. Dia punya situasi. Oh, okay.
Sing lah kat situ. Okey, saya cuba lagi. Okay. Saya repair, Tak apa, tak ada masalah. Kita saja. Okey. Okey, yang lain ada lagi? Boleh cuba matematik ke, sains ke? Terus fikirlah Ustaz. Sila. 3,5 lah. Oh, dah 3,5 Okey. Okey lah, saya rasa jadi okey. Jadi itu lupa dah 3,5 lah sampai kita punya khusyuk ni kan. Okey. Jadi tadi okey lah, saya tengok tuan-tuan dah boleh membina lah OP, objektif pelajaran mengikut kita punya model ABCD, audience, behavior, condition dan degree. Okey. Baik, sekarang kita pindah kepada KK, kriteria kejayaan. Okey. Kriteria kejayaan. Okey. Okey, apa maksud kriteria kejayaan? Okey, kita sama-sama tengok di sini ya. Dia sebut kriteria kejayaan menghuraikan terma-terma secara spesifik yang menunjukkan langkah-langkah utama atau proses untuk mencapai objektif pembelajaran. Jadi sebab tu kita katakan tadi KK ini, kriteria kejayaan ini, dia berpandukan kepada OP. Sumber dia daripada OP, objektif pembelajaran. Dia menguraikan terma-terma secara spesifik yang menunjukkan langkah-langkah utama atau proses untuk mencapai objektif pelajaran. Okey, itu kita kena sematkan dulu dalam kita punya minda. Bagaimana nanti kita tengok contoh. Okey. Kriteria kejayaan berfungsi sebagai evidence. Jadi fungsi dia sebagai evidence, bukti yang menjelaskan bagaimana guru dan murid dapat mengetahui bahawa objektif pembelajaran telah berjaya dicapai. Dia juga berfungsi sebagai evidence untuk menjelaskan bagaimana guru dan murid dapat mengetahui bahawa objektif pembelajaran telah berjaya dicapai oleh mereka. Guru tahu, pelajar menguasai, murid pun tahu, dia pun menguasai melalui kriteria kejayaan ini. Okey, baik. Seterusnya kita tengok apa maksud kriteria kejayaan. Okey, kriteria kejayaan bagaimana murid menunjukkan bukti mereka telah belajar. Tadi kita dah tetap OP, OP kita tetapkan. Jadi kriteria kejayaan ni kita nampak macam mana murid itu menunjukkan bahawa bukti dalam menuju kepada objektif pembelajaran itu mereka bertapak ataupun melangkah. Sebenarnya mereka belajar. Mana apa yang perlu mereka hasilkan pada OP tadi. Baik. Okay, saya terus kepada ni. Ini yang ada di atas juga. What are success criteria? Success criteria summarize the key step. Samalah tadi yang kita sebut, our ingredient that the student need in order to fulfill the learning intention. The main thing to do, input or focus on. Okay. Jadi dalam definisi tadi pun kita dah tengok ini apa yang dibawa oleh yang ditunjuk lah dalam TS25 ni. Okey, baik. Okey, kriteria kejayaan yang efektif. Okey, mesti berkait rapat dengan objektif pembelajaran, mesti spesifik kepada aktiviti. Maknanya dalam nak capai objektif itu kita senaraikan apa yang pelajar perlu lalui, perlu buat supaya objektif yang kita dah tetapkan tu, OP yang kita tetapkan itu sampai oleh pelajar melalui tangga-tangga ataupun aktiviti-aktiviti ataupun langkah-langkah. Jadi dia mesti spesifik, KK ni mesti spesifik pada aktiviti. Okey. Kali-kali kita kata dia sebagai tangga lah untuk sampai naik ke atas. KK ni sebagai tangga. OP itu yang di atas yang kita nak dapat, nak capai. Kalau KK ni boleh anggap sebagai tangga lah. Okay? Merupakan sokongan dan berfokus kepada pelajar semasa terlibat di dalam aktiviti. Okay? Itu KK. KK juga menyebabkan menggalakkan pembelajaran kendiri. Sebab dia nak capai ke atas apa yang telah kita letakkan target OP itu, kadang-kadang dia terpaksa mengeksplor sendiri. Dia meneroka sendiri. Jadi menyebabkan berlakunya pembelajaran kendiri. Walaupun kita dah tetapkan tangga-tangga tu,
dia nak capai ke tangga tu kadang dia terpaksa explore, dia terpaksa stroke. Jadi itu berlakunya pembelajaran kendiri. Ataupun dia buat aktiviti. Okey. Menyebabkan dia dapat pengalaman, okey, untuk ke arah mencapai OP yang telah ditetapkan. Okey, murid dapat memberi maklum balas yang tepat. Dan KK ni dia ada respon ataupun dia punya feedback dia, maklum balas kepada apa yang murid belajar untuk dicapai objektif. Okey, kemudian kelebihan menulis kriteria KK ini kelebihan dia lah, membantu guru mereka aktiviti. Sebab tu dalam kita KK ni bila kita dah tetap OP, KK itu seolah-olah sebagai langkah-langkah kita lah, tangga-tangga yang kita lalui untuk capai gitu. Membantu guru mereka aktiviti pembelajaran yang efektif dari sudut kuantiti maupun dari sudut kualiti, berdasarkan subjek kita lah. Mana KK ini akan menyebabkan guru mereka mencipta aktiviti pembelajaran yang efektif untuk capai OP. Okey. Kemudian mencerahkan OP yang kompleks kepada elemen-elemen kecil. Jadi secara tak langsung KK ini seolah-olah dia adalah sebagai, kalau saya sebut tadi, tangga lah kepada nak capai ke atas, ataupun dia itu adalah elemen-elemen, komponen-komponen ke arah menguasai OP. Okey. Elemen-elemen kecil bertindak sebagai senarai semak untuk memastikan OP tercapai. Dia juga seolah sebagai senarai semak. Elemen-elemen KK ini seolah-olah senarai semak untuk mencapai apa yang telah kita letakkan dalam OP. Okay? Kemudian memudahkan guru melaksanakan pentaksiran untuk pembelajaran, assessment for learning. AFL tu maksud assessment for learning. Jadi bila KK ni sebenarnya kita dah letak satu rangka untuk kita buat pentaksiran. Okay? AFL. Okay, mempermudahkan guru mengenal pasti cara untuk membimbing murid menguasai kemahiran yang sukar. Okay? Ini antara kelebihan lah kriteria. Kemudian ini pun saya ingat tak apa, kita tu sama je lah, lebih kurang yang atas juga. Okay? The most effective success criteria will give pupils a guide to the correct process they need to go through achieve the learning objective. Jadi kalau ikutkan KK ini adalah merupakan proses. Proses untuk menguasai, untuk capai OP, iaitu objektif pembelajaran. Okay? Sebab tu dia tadi kat atas tadi elemen dia sebut elemen tu, dia adalah proses. Okay, baik. Type of success criteria, product, what people will be able to do or have by the end of the lesson kan. Ini apa tu OP kita. OP tu seolah-olah macam produk yang kita nak dapat, yang nak hasilkan. Tapi KK ni dia seolah-olah proses. Dia adalah proses. Jadi lebih senang lah kalau tuan-tuan, puan-puan nak ingat. OP itu produk, tapi KK itu adalah proses. What key step people need to take in order to fulfill the learning objective. Bahasa Inggeris orang Melayu kan. Minta maaf lah cikgu bahasa Inggeris. Okay. Sebutan tu apa, pronunciation tu tak macam orang belajar bahasa Inggeris lah. Okay. Mengajar bahasa Inggeris. Okay. Boleh ya tuan? Okey, seterusnya kita type of success criteria pun sama jugalah. What people will be able to do or have, kan? Lebih kurang macam tu lah. Baik, kita ada berapa minit lagi? Allah. Okey, seterusnya ada berapa slide lagi ni? Kita cepat-cepat lah. Okey. Okey, baik. Ini contoh. Ini contoh standard kandungan, ni bahasa Melayu tekanan 3 KSSM, standard pelajaran, objektif. Okey, ini yang kita ambil itu OP, sumber dia daripada DSKP. Okey, DSKP ada standard kandungan dan standard pembelajaran. Dalam contoh ni kita tengok standard kandungan yang dipilih menulis untuk mengolah, sumber dia daripada DSKP. Okey, DSKP ada standard kandungan dan standard pembelajaran. Dalam contoh ini kita tengok standard kandungan yang dipilih menulis untuk mengolah maklumat bagi menghasilkan pelbagai bentuk penulisan dan grafik. Standard kandungan yang dipilih. Manakala standard pembelajaran yang dipilih 3.6.2 menulis dan mengadaptasi sesuatu bahan grafik kepada prosa menggunakan ayat yang menarik dan gramatis. Okey, objektif yang digubal, okey, objektif yang digubal, OP yang digubal, pada akhir pembelajaran murid akan dapat menulis satu perenggan ulasan tentang agropelancongan
yang terdiri daripada sekurang-kurangnya 60 patah perkataan berdasarkan bahan rangsangan diberi dengan bahasa yang gramatis. Ni OP, contoh. Okey, cuba tuan-tuan tengok pula dia punya kriteria kejayaan, KK dia. Okey, kita ada OP, kita ada KK. Jadi dalam KK dinyatakan murid akan berjaya sekiranya. Kalau dalam bahasa Arab, dia akan tulis biasanya dalam Iyarun Najah tu dipanggil apa, kriteria kejayaan yang jauh talamis yang jauh talamis iza, dalam bahasa Arab lah, yang jauh talamis iza, itu ayatnya kalau dalam bahasa Arab. Okay, jadi dalam bahasa Melayu ni murid akan berjaya sekiranya. Okey. Baik. Jadi di sini kita tengok kriteria kejayaan dia yang disenaraikan, dia adalah merupakan elemen ataupun tangga kepada OP. Okey, ataupun kita sebut ada step tadi kan, tangga menjana. Okey. Satu, menyenaraikan 3 hingga 4 isi tersurat daripada poster yang diberi. Okey. 2, menjanakan 3-4 isi yang tersirat yang relevan. 3, menulis sekurang-kurangnya 5 isi dalam bentuk ayat tunggal atau ayat majmuk yang gramatis dengan memilih isi tersurat dan isi tersirat yang disenaraikan. 4, menggunakan penanda wacana yang sesuai untuk menggabung jalinkan semua isi sehingga membentuk satu perenggan yang lengkap. Baik, ini contoh tuan-tuan ni. Jadi berdasarkan OP yang telah tuan-tuan gubal tadi, cuba tuan-tuan bina pula KK berdasarkan contoh yang saya kongsi ini tuan-tuan, dan juga maklumat yang telah pun kita sama-sama kongsi tadi sebelum slide ini. Boleh tuan-tuan? Okey, cuba tuan-tuan bina. Tadi dia dah tetapkan, dah gubal OP, sekarang ni gubal pula kriteria bersumberkan OP tadi. Saya ingat dalam masa berapa minit ni yang baki tinggal ni, mungkin boleh tuan-tuan cuba untuk buat Boleh Ustaz Najah Ustaz, tanya ni. Ya, sila. Objektif tu sekurangnya 3 Objektif. Kurang-kurang. Jadi boleh jadi 3, boleh jadi 2 lah, mengikut tengok pada kita punya isi lah. Lepas tu, KK-nya nak buat berapa? KK tu tengok pada objektif. Satu objektif boleh jadi 2 atau 3 KK. Macam ni, satu objektif ni ada 4 KK dia kan. Sebab dia merupakan tangga bagi mencapai objektif yang telah kita tetapkan. Maksudnya dalam perjalanan mencapai objektif yang telah kita tetapkan, dia mengutip pengalaman-pengalaman yang membawa kepada mencapai objektif yang telah pun ditetapkan. Ada minimum maksimum KK tu? Tak ada. Kalau banyak sangat tu ambil masa juga. Tu. Dia tak ada. Dia kita tidak ada tetapkan berapa, tapi guru boleh tentukan dalam KK itu apa kriteria yang dia nak pelajar lalui, pengalaman pembelajaran yang pelajar perlu lalui dalam mencapai OP yang telah pun ditetapkan. Maksudnya guru sendiri boleh tentukan berapa KK bagi satu objektif yang dia telah tetapkan. Macam contoh sini kan, menulis satu perenggan sumber dia daripada SK dengan standard kandungan, standard pembelajaran sumber dia. Lepas tu dia gubal objektif dia menulis satu perenggan ulasan tentang agroperlancongan yang terdiri pada kurang 60 patah perkataan berdasarkan bahan rangsangan dia beri dalam bahasa yang gramatis. Okey, dalam daripada penyataan OP ini kita tengok apa step dia yang perlu pelajar lalui untuk sampai kepada dia menulis satu perenggan ulasan tentang agropelancongan itu. Daripada bahan grafik yang dibagikan. Jadi daripada bahan grafik itu, poster yang diberi, itu satu step bagaimana dia menyenaraikan isi. Step elemen-elemen. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya, Ustaz kata KK itu adalah proses. Ya. Jadi kalau kita tengok dekat sini, prosesnya itu berliku-liku. Ya, betul. Kita tuliskan semuanya di papan putih. Kalau ikut kita tuliskan. Papan putih memang kita kena tulis.
Daripada nombor 1 sehingga 4. Dia begini cikgu ya. Kalaulah kata yang utama saja kita letakkan di papan putih itu. Yang utama saja. Macam ni memang contoh ni diletakkan step dia kan. Tapi bagi cikgu tentukan di bawah OP itu apa dia punya KK yang jadi target cikgu untuk pelajar kuasai. Dia banyak, memang banyak. Dia punya kalau kita nak senaraikan memang banyaklah step-step yang kita akan senarai kan. Tapi kita ambil mana yang menjadi fokus kita dalam mencapai OP yang kita tetapkan. Maknanya di dalam pengajaran kita hari tu, kita mencapai semua KK, tapi kita cuma tulis fokus utama kita saja di papan putih. Ya, betul. Terima kasih. Okey. Okey, ada soalan ataupun ada yang nak bentang ke? Nak berkongsi, nak share? Cuba Ustaz. Okey, silakan. Ya. OP kelam ya. OP apa tadi? OP-nya? OP tadi في آخر درس يتمكن التلاميذ من الاستماع إلى الكلمات المشددة وغير المشددة وترديدها ترديدا صحيحا بعد الاستماع إلى المعلم. Okey. Kemudian KK dia ينجح التلاميذ إذا يستمع التلاميذ 3 كلمات مشددة وغير مشددة ثم يرددونها ترديدا صحيحا بعد استماع المعلم. Betul ke? Okey. Boleh. Menepatkan dia punya KK dia tu. Okey. Cuma saya nak tanya, kalau dalam DSKP ni tersatu ni, apa beza tardid dengan nutku tu? Adakah benda sama? Okey. Kalau tardid, dia ada bantuan sebelum tu. Oh. Ada bantuan yang sebelum dia tu. Kalau nutuk, dia keluar daripada dia sendiri. Macam tadi istimak, dia dengar dulu kan, tardid. Okey. Baik. Okey, terima kasih ya. Okey, sama. Ya, ada lagi yang ada sebelum saya yang English tadi. Okey, sila. Okay. OP dulu. OP-nya, by the end of the lesson, students will be able to write a poem with the theme of Malaysia with the correct language form and styles. Okay. Lepas tu KK-nya saya ada 4. Okay. Satu, write at least a stanza of poem. Okay. Second, compose a poem with the theme of Malaysia. Okay. Third, compose a grammatically correct poem. Okay. And fourth, compose a poem with the correct language form and styles. Okey, saya rasa okey. Maknanya kalau cikgu buat pentaksiran pun cikgu akan taksirkan bidang-bidang inilah kan? Ya. Ya, okey. Maksudnya poem tu kena betul lah, at least satu perenggan poem. Ya. Kan dengan grammar macam tu. Betul. Okey, tahniah juga ya. Tahniah. Okey, tahniah kepada ustaz kita tadi pun ada Lam dengan bahasa Inggeris. Okey, alhamdulillah. Sudah okey. Ya, ada lagi yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Silakan. Nampak senang tajuk sains ni Ustaz, tapi pening juga saya. Ya, betul. Okay, saya cuba Ustaz. Sila. Okay. Kalau ikut di SKP sains 1, dia ada standard kandungan kan? Okey, ya betul. Okey, standard kandungan tu macam tajuk tu Ustaz. Okey, betul. Okey, yang OP tu adalah standard pembelajaran. OP bukan. OP dia memang kita gubal sendiri. Oh, kita gubal sendiri? Kita gubal berdasarkan standard pembelajaran ke macam mana? Bertandaskan standard kandungan dan standard pembelajaran. Okey, contohnya lah Ustaz, saya buat OP dia 1.1.2 mengitlak maksud sains. Kalau OP dia tidak ada nombor tu, itu standard pembelajaran. Itu standard pembelajaran, maknanya kita kena buat sendiri. Ya, OP ini kita gubal daripada standard pembelajaran dengan standard kandungan. Mana ayat kita sendiri dalam OP ini. Sumbernya daripada standard pembelajaran dengan standard kandungan. Okey, kalau saya menulis maksud sains. Mana di akhir pembelajaran murid dapat menulis maksud sains. Maksud sains. Okey. Lagi dia mesti ada 4 syarat tu. Mesti ada audience,
mesti ada behavior, mesti ada condition. Kemudian dia murid. Okay. Kemudian behavior dia adalah menulis maksud sign. Okay. Okay, condition dia? Conditionnya apa? Itu yang kata maksudnya Situasi. nak nyatakan condition dia tu, situasi dia tu. Tak faham. Situasi tu bagaimana dia boleh menulis itu, menulis apa tu maksud sign itu. Yelah, contohnya macam mana Ustaz? Saya keliru situ. Nak menulis condition tu. Menulis macam condition situasi ataupun syarat untuk dia menulis tu macam mana? Adakah melalui rujukan buku, rujukan ataupun katakan dia menerusi encyclopedia. Kalau kita ikut buku teks, maknanya dia hanya merujuk buku teks. Mana condition kita hanya letakkan merujuk buku teks. Merujuk buku teks, okey? Okey, contoh. Dia masih lagi condition lah. Okey, boleh. Boleh. Dia punya degree dia menulis dengan betul. Menulis dengan betul. Okey, menulis maknanya maksud sign dengan betul. Ya, boleh. Betul. Menepatilah kata-kata dia mungkin nak content kepada sign tu kan. Menepati apa tu maksud sign dengan maksud sign ke maksud apa sign ke itu macam itulah. Ya. Itu bukan kriteria kejayaan Ustaz. Tak. Kita belum masuk kriteria kejayaan lagi. Itu bukan maksud bukan masuk, belum masuk lagi kriteria kejayaan tu. Bukan. Belum lagi. Itu hanyalah penyataan OP. Okey, kalau saya nak tulis kriteria kejayaan, murid dapat menerangkan maksud sains dengan betul. Boleh? Boleh. Kalau kata step dia ke arah dia boleh OP tadi apa? OP tadi dapat menulis. Dapat menulis maksud sign. Naik sign ni. Okey. Dalam nak capai kepada menulis maksud sign tu, apa agaknya langkah-langkah murid itu sebelum sampai kepada mampu menulis tu maksud sign tu? Agaknya apa aktiviti dia perlu buat? Apa step yang dia perlu lalui? Berapa tangga dia perlu lalui untuk dia mampu untuk menulis maksud sign tu? Perbincangan boleh? Okey, maknanya di bawah kriteria kejayaan itu pelajar mampu merujuk mana dia mencari sumber kan? Mencari sumber rujukan step dia kan untuk dapatkan tu kan? Kemudian ataupun mencari rujukan, kalau cikgu mencari rujukan lah mana cikgu dah targetkan. Target dia boleh menulis maksud sign, tapi step dia kena cari rujukan yang relevan ataupun cikgu nak dia mencari Google dalam internet. Itu itu langkah-langkah kriteria dia ya. Kriteria dia. Okey, bagus. Berbincang ke dengan rakan. Okey. Itu step dia lah ke arah kriteria kejayaan, ke arah mana kriteria kejayaan tu step-step untuk capai objektif tadi ya. Ya, betul. Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Okey. Okey, lain? Saya nak cuba Ustaz. Ya, silakan. Yang geografi tadi. Okey. OP dia murid boleh menggunakan jenis skala dalam peta topografi untuk menentukan jarak dan keluasan sesuatu kawasan dengan tepat. Okey. Jadi dia punya KK ada 2. Murid akan berjaya. Yang ni KK dia ni kita kena tulis ke? Murid akan berjaya sekiranya tu. Ya, dia atas dia lah. Sebagaimana kita tulis ni di akhir pembelajaran. Okey, murid akan berjaya sekiranya yang pertama menyatakan sekurang-kurangnya 3 skala dalam peta topografi. Dan yang kedua dapat mengira jarak sebenar antara 2 tempat dan keluasan sebenar sesuatu kawasan dalam peta topografi. Ya, okey. Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Mana tu? Itu kriteria kejayaan yang kita menetapkan tu.
Dua kriteria untuk ini. Tapi kalau macam kata yang Ustaz cakap tadi untuk kita tulis dekat whiteboard yang utama saja kan. Ya, betul. Kalau so banyak kan, tapi kalau yang utama kita tulis yang maksudnya yang paling perlu kita nak hasilkan pelajar boleh capai. Ya, betul. Dia maksudnya gini cikgu, kalau katakan cikgu mengajar kelas hadapan, mungkin perlu menulis yang utama yang fokus kepada kelas tu. Mungkin kalau kelas belakang, isinya sama kita mengajar, mungkin dia tak boleh pelajar tu tak capai apa yang kelas hadapan capai, kita tulis yang untuk kelas tu capai. Mengikut audiens lah, mengikut kelas juga kan. Ya. Okey. Terima kasih Ustaz. Okey, sama tahniah semua ya. Okey, alhamdulillah. Okey, saya ingat itu aja kot untuk tu ya. Masa kita pernah tak berapa anu ya. Ustaz Najah ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, sila. Saya nak bertanya, pada pemahaman saya lah, secara rumusannya atau kesimpulannya, kot saya punya pandangan ni salah atau betul nanti Ustaz betulkan lah. Maknanya objektif ini ditulis ada ukuran yang ABCD tadilah. Tapi ABCD. Yang kriteria kejayaan tu tak lari daripada objektif tapi dia secara tafsir, secara detail ya Ustaz ya. Ya, betul. Perlakuan yang ditulis berdasarkan OP tadi. Ya, betul. Maknanya kita cerita detail lagi lah dia punya perlakuan yang untuk mencapai kejayaan tu. Ya, betul. Okey. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih tahniah semua. Okey, ada lagi ke soalan? Maknanya cikgu dah dapat buat rumusan tadilah ya, daripada apa kita punya daripada awal kita. Kalau dalam kelas kita buat PBD tu, pentaksiran belajar tu, mana dah kita bagi input, kita buat rumusan pentaksiran, kita bagi soalan. Tapi yang ni kiranya seolah-olah macam itulah ya, cikgu dah boleh buat kesimpulan sendiri daripada apa yang telah pun kita bincang tadi berkaitan dengan OP dengan KK. Alhamdulillah lah. Okey, tahniah semualah. Ustaz, saya nak bagi contoh boleh tak yang saya tanya tadi? Boleh. Yang saya rumuskan tadi, saya takut contoh saya ni tak betul. Contoh bahasa Melayu ya. Murid membaca satu petikan pendek dalam buku teks dengan betul. Okey, OP. Jadi KK dia, murid dapat membaca satu petikan pendek dengan fasih, lancar serta intonasi dengan tanda baca yang betul secara gramatis. Okey, boleh. Okey. Ya. Tapi ini kalau ini maknanya cikgu gabungkan semua sekali tu ya, kriteria KK tu dalam satu ayat lah. Okey, tak apa. Maknanya tingkah laku tu menjurus kepada dia nak membaca tadi daripada OP tadi yang satu petikan pendek tadi. Ya, betul. Alhamdulillah. Okey. Terima kasih Ustaz. Sama tahniah ya. Okey, alhamdulillah. Okey. Ada pencerahan lah ya, insya-Allah, mudah-mudahan untuk dilaksanakan. Okey, baik. Ada lagi kan? Okey Ustaz. Conclusionnya macam ni lah, lebih kurang. Ya. Menurut OP tu lebih mudah daripada nak memikir yang KK tu. Ya, betul. Kalau ikutnya gitulah, OP tu lebih seolah-olah dia umum lah. Banyak mendalam sikit. Ya, dia detail. Lebih detail. Mana isi kepada OP itu. Okey. Okey, jadi macam mana apa ni Najah? Kita stop di sini ke ataupun sebab kalau ikut ni slide ni ada lagi tapi itu tak bukanlah yang besar-besarlah, yang utamanya inilah mana OP dengan KK, yang belakang tu hanyalah orang kata apa dia punya rumusan, dia punya itulah saja. Dia kata dia punya aksesori dia, maknanya kita satu lagi. Ya. Kita buka satu soalan saja lagi. Ya, okey, satu soalan lagi jika ada. Tak, ini saya akan share nanti ya, saya akan share. Ini antara perbezaan, ini persamaan OPKK. Ini yang beza dia OPKK. Nanti tuan-tuan boleh baca lah. Bawah ni pun ada lagi, saya letakkan. Saya ingat tuan-tuan boleh baca lah.
apa yang antara beza antara KK dengan OP. Yang penting tadi saya rasa dah dapat kuasai peringkat itu tu dah okey lah. Maknanya bawah ini dia lebih kepada lebih itulah. Okey. Okey, tak apalah ini. Okey. Betul kita dah buat tadi aktiviti ni. Okey. Okey, ini hanyalah dia punya tambahan lah. Okey. Okey, ada lagi? Kalau tak ada, itu sajalah kot saya yang sempat saya kongsi. Tapi saya akan sharekan slide ni pada Ustaz Najah ya. Untuk rujukan semualah. Okey. Semuanya penggunaan tu dah maklum lah kan, kena tulis di papan hitam kan, warna putih tu. Jadi rumusan dia, penulisan OP dan KK yang tepat dapat meningkatkan kebosanan sesi pelajaran pembelajaran seiring dengan kepulauan PK21 dan standard 4 SKPMG tu. Dengan menguasai kemahiran ini, kualiti pelajaran murid dapat ditingkatkan dan pelajaran dapat direalisasikan. Ini hasrat KPM kita lah. Okay. Baik, saya rasa ada soalan ni? Tak ada dah? Tak ada ya? Ustaz. Ya. Salam tak? Sila. Nak tanya, adakah KK tu boleh kita jadikan sebagai asas dalam penentuan tahap penguasaan tu? KK 1, KK 2 sampai KK 6. Ya, KK itu adalah merupakan yang itu KK ni dia adalah kita boleh buat dia sebagai pentaksiran. Dia adalah isi kepada kalau kita nak buat pentaksiran, itulah yang kita taksir dalam pada KK tu. KK tu maknanya dia kita boleh guna pakai dia sebagai alat mentaksir PBD, kita boleh buat PBD. Pentaksiran bilik darjah. Maknanya aras paling tinggi. Ya. Sila. Ya. Lagi. Maknanya yang tadi Tuan Pengetua cakap tu, KK tadi ukuran untuk tahap tadi, memang ni dia kan Ustaz Amran, sebabnya dia macam tahap paling tinggi budak tu sampai dia boleh jadikan contoh terbaik untuk boleh tunjuk kat kawan-kawan yang lain dengan cara. Betul. Ya, betul. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Okey, itulah. Okey, jadi saya rasa itu saja kot yang saya boleh berkongsi pada petang ni. Tahniah semualah. Saya pun nampak semuanya hadam lah dengan apa yang saya kongsikan. Ya. Jadi insyaAllah mudah-mudahan ianya memberi kebaikan lah kepada kita semua dalam kita menjalankan tugas kita. Jadi wallahu ta'ala alam bisawab. Okey, jadi yang kurang itu saya mohon ampun dan maaf. Okey, mudah-mudahan dapat bermanfaat semualah. Jadi wallahu ta'ala alam, saya serah balik kepada Ustaz Najah lah. Okey. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, نسجل جزيل الشكر لفضيلة الأستاذ على محاضرته القيمة. Terima kasih banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Haji Amran bin Abdul Rahman di atas pencerahan dan penyuluhannya. Okay, insyaAllah kita sama-samalah mengambil manfaat dan sama-sama kita menggali lagi. Sebenarnya sampai setakat pukul 4 ni memang tak cukup lah, jam setengah. Okay, kita gali lagi, tengok dalam YouTube, dalam mana-mana lah laman web yang ada tajuk OPKK tu, kita gali lagi. Kemudian yang selepas ini, kerja tuan-tuan dan puan-puan di sekolah, mungkin kita kena buat PLC lah. Setiap panitia untuk berbincang, menentukan objektif dengan KK tu, setiap panitia tu. Satu lagi jangan lupa tadi ikut garis panduan TS25 ni, sekolahnya guru-guru bila masuk je kelas, musim COVID ni tak adalah ya. Tulis di papan putih tu sebelah kanan ke kiri ke objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan tu sebelum memulakan pembelajaran, pengajaran. Satu lagi apa tadi? Saya pun lupa dah. Musim COVID ni kita tak masuk kelas, cuma online. Jadi perlu disebut jugalah kot objektif tu di awal pembelajaran tu, insyaAllah. Okay, itu saya rasa itu saja dari saya. Saya sekali lagi mengucapkan jutaan terima kasih kepada Al-Ustaz Ustaz Amran. Sama-sama. Dan kesudiannya
memenuhi jemputan kami ni, insyaAllah. Terima kasih kepada semua guru-guru dan tahniah kepada semua guru-guru yang setia sehingga ke jam 4 ni. Alhamdulillah. Okay, semoga Allah memberi kecemerlangan kepada sekolah SABK ni semua, insyaAllah. InsyaAllah. Yang lain pun insyaAllah semoga semua cemerlang lah. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya sudahi dengan kita tengokkan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanallah.